Hai, saya Cikgu Cyril dan terima kasih kerana menonton ataupun melihat video ini. Video ini adalah untuk tajuk 2.1.3 iaitu penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Seperti yang anda tahu sebelum ini telah pun diajar. Okay, kalau belum lihat, tengok video di sini. Saya sudah pun mengajar macam mana untuk menukarkan nombor perduaan kepada perpuluhan. Jadi sekarang kita terbalikkan pula, iaitu kita menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Seperti penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan daripada sistem asas 10 kepada sistem asas 2 adalah biasanya soalan yang direct dan tidak susah. Tetapi untuk penukaran ini, perpuluhan kepada nombor perduaan, kita ada dua teknik yang biasanya digunakan. Teknik tersebut adalah kaedah bagi dua dan kaedah mengambil daripada baki. Okay, dalam buku teks anda boleh lihat contoh 2.3. Dia minta anda menukarkan nombor 84 kepada nombor perduaan. Okay, kita menggunakan kaedah pertama iaitu menggunakan kaedah bahagi menggunakan baki. Caranya senang. Yang pertama anda kena buat sebuah jadual seperti ini. Okay, jadual ini sebenarnya nombor 1, 2, 3 hingga 7 ini tak perlu. Yang penting adalah nombor ini yang pertama. Nilai 84 ini, nilai perpuluhan 84. Anda bahagikan dengan 2. Selepas anda bagikan dengan 2, jawapan yang anda akan perolehi adalah 42. Okay. Hasil bahagi ini tidak meningkatkan sebarang baki, jadi anda tuliskan kosong sebagai baki. 42 ini anda bawa ke bawah, okay, kepada ruangan kedua. Bahagikan lagi dengan 2. Okay, itu sebab kita panggil teknik ini bahagi dengan 2. Kita akan sentiasa bahagi dengan 2. Okay, bahagikan 42 itu dengan 2 dan jawapan yang anda akan dapat adalah 21. Masih juga tidak ada baki. Bawa turun 21 itu sehingga kepada aras ketiga. Bahagikan lagi dengan 2 dan jawapan akan dapat 10. Kali ini, okay, pembahagian 21 dengan 2 akan meninggalkan baki. Jadi anda kena tulis 1. Okay, sama juga dengan langkah keempat, kelima dan keenam. Sehingga anda mendapat 2 bahagi 2 dengan 1. Okay. Tinggallah 1. 1 ini tidak boleh dibahagi lagi dengan 2. Okay, sebab nilai dia baki dia adalah kosong. Anda bawa 1 itu ke bawah. Apabila anda bawa 1 itu ke bawah, 1 bahagi dengan 2, jawapan dia adalah kosong. Sebab 1 kek contohnya tak boleh dibahagi dengan 2. Kalau anda bagi dengan 2 sudah jadi pecahan. Dan kita untuk sistem ini, kaedah ini, kita tak boleh ada pecahan. Jadi kita terus 1 bahagi dengan 2, kosong sebab tak boleh. Dan baki itu kita terus bawa ke sebelah kanan dalam ruangan baki. Jadi apakah jawapan untuk sistem ini? Jawapan untuk 84 ditukar kepada nombor perduaan. Anda kena baca daripada bahagian bawah sekali. 1 naik ke atas. Naik ke atas. 10, 10, 100. Dan jangan lupa letak subscript 2. Untuk teknik pembahagian menggunakan 2 dan mengira bakinya ini, kaedah 1 ini, anda mesti ingat bahawa anda akan berakhir dengan nombor 1. Tidak mungkin jawapan di belakang ataupun jawapan hujungnya adalah kosong. Kalau tiba-tiba anda menjawab, didapati bahawa jawapan anda bermula dengan kosong, jawapan anda adalah salah dan anda perlu membuat semakan. Okay, semakan ini dibuat dengan cara menukarkan nombor perduaan tadi kepada nombor per-10 seperti yang diterangkan dalam bab sebelum ini. Kalau belum tahu lagi, anda boleh lihat kepada tajuk di bahagian atas. Okay, saya ada tunjukkan bagaimana untuk menukar nombor perduaan ini kepada nombor per-10. Jadi saya tidak akan terangkan penyemakan ini. Untuk pelajar-pelajar saya, pembinaan jadual ini adalah tidak wajib sebab sememangnya anda perlu melakukan jadual ini, perlu ditulis, dan cuma anda kena berhati-hati apabila anda mengambil jawapan dan anda perlu berhati-hati apabila anda membahagi sebab kadang-kadang kita tersilap. Tips yang saya boleh beri adalah yang pertama seperti yang saya katakan tadi, nombor itu mestilah bermula dengan 1. Jawapan itu mesti bermula dengan 1. Dan yang kedua adalah anda mesti berhati-hati dengan bahagian terakhir iaitu 1 bahagi 2 semestinya jawapannya adalah kosong. Bukan 1 ataupun 2. Okay, di sini pelajar selalu silap. Jadi saya cuma nak ingatkanlah. Okay, dan jawapan mesti dibaca daripada bawah ke atas. Dan jangan lupa anda mesti tulis jawapan. Ini adalah kesimpulannya. Jawapan mesti ditulis dengan jangan melupakan subscript 2 ini. Awak jangan lupa sebab kalau lupa ini bukanlah 10101000, tetapi sebaliknya
menjadi 1 juta, 10 dan 100. Jadi kaedah kedua yang saya rasakan lebih sukar dalam mencari nombor perduaan adalah dengan menggunakan kaedah ambil baki ini. Okay, kenapa saya kata sukar? Sebab dia sebenarnya tak susah, tapi dia sebenarnya kurang berstruktur berbanding dengan yang ini. Yang ini berstruktur, anda cuma perlu susun dan semuanya dalam kotak ataupun susunan lajur yang sama. Tetapi untuk yang ini, anda kena main jangka. Jadi untuk kaedah baki ini, apa yang anda perlu buat adalah yang pertama, anda kena membina sebuah jadual seperti ini. Dan kemudian anda kena buat satu andaian setakat mana nilai kedudukan itu diperlukan. Okay, sejauh mana lah dalam kes ini, sebab soalan di sini saya telah meletak anda perlu mencari nilai perduaan ataupun nombor perduaan untuk nilai 34. Jadi saya menjangkakan bahawa nilai kedudukannya akan menjadi 32 yang paling besar, sebab selepas 32 adalah 2 kuasa 7, iaitu 64. Jadi 64 lebih besar daripada 34, jadi tak mungkin dia akan digunakan. Jadi di sini saya kena sentiasa bertanya, bolehkah X ini adalah baki ataupun nilai pertama diambil daripada kedudukan Y. Nilai kedudukan adalah ini. Okay, jadi anda selalu kena bertanya lah dalam otak anda, bertanya, okey, bolehkah 34 diambil daripada 32? Okey, boleh. Kalau boleh, anda letakkan 1 sebagai menunjukkan ya. Jadi baki, selepas anda selesai mengambil nombor 32 tersebut, anda kena tolak 34 tolak dengan 32. Okey, jadi bakinya akan tinggal sebagai 2. Sebab 34 tolak 2, 32 akan jadi 2. Jadi apabila anda sudah tinggal 2, anda kena tanya lagi, bolehkah 2 diambil daripada 16? Tak boleh, kosong. Bolehkah 2 diambil daripada 8? Tak boleh, kosong. Bolehkah 2 diambil daripada 4? Tak boleh, kosong. Bolehkah 2 diambil daripada 2? Boleh, letak 1. Jadi jawapan di sini adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0. Okey, kita lihat contoh. Jadi di sini adalah contoh yang paling mudah yang saya siapkan untuk nombor 11. Tukarkan kepada nombor perduaan. Ini contoh yang paling basic lah. Kita kena buat satu jadual seperti ini, buatkan nilai kedudukan, kemudian mula bertanya, bolehkah 11 diambil daripada 16? Kalau tak boleh, letak kosong. Anda kena tolak 11 tolak dengan 8. Okay, 11 tolak 8, anda dapat 3. Jadi gunakan nilai 3 itu untuk menolak. 3, bolehkah 3 itu diambil daripada 4? Kalau tak boleh, kosong. Bolehkah 3 itu diambil daripada 2? Boleh, 1. Bolehkah? Di sini kita fikir lagi. Kita kena fikir. Jadi 1 ini kita dah dapat sebab 3 tadi tolak dengan 2. Jadi 1, baki 1. 1 itu kita bawa ke bahagian belakang. Dan tanya lagi, bolehkah 1 itu diambil daripada 1? Kalau boleh, tuliskan 1. Jadi cara penyelesaian ini adalah agak bagi saya memakan masa dan agak mengelurukan. Jadi kalau saya diberi pilihan, soalan tidak meminta saya membuat jawapan dalam kaedah 2, saya akan menggunakan kaedah yang pertama. Itu lebih senang. Okay, jadi untuk bahagian ini anda kena ingat, ada 2 cara untuk menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Satu yang saya cadangkan, kaedah bahagi, lebih baik, lebih berstruktur, lebih senang untuk anda buat. Anda tak perlu membayangkan banyak perkara. Okay, semuanya ditulis dalam satu jadual. Dan kaedah 2 adalah dengan kaedah pengambil baki seperti yang ditunjukkan seperti tadi. Okay, di sini. Di mana bagi saya, anda perlu banyak berfikir. Okay, anda kena berhati-hatilah sebab kaedah 2 ini boleh mengakibatkan kesilapan yang banyak. Okay. Jadi penyemakan jawapan adalah mudah. Anda cuma perlu tukarkan sembulan nombor yang anda sudah hasilkan tadi kepada nombor perduaan yang sudah ditunjukkan dan diterangkan dalam bab sebelum ini. Kalau belum lihat, sekali lagi lihatlah bab terdahulu. Okey. Jika anda ada apa-apa soalan, ada apa-apa nak tanya, boleh tinggalkan dalam ruang komen. Jika tidak ada, boleh cadangkan tajuk yang kamu nak saya buat, sebab itulah yang menjadi inspirasi saya kepada buat video. Dan saya harap anda akan melihat lagi video-video yang lain. Terima kasih kerana menonton dan selamat belajar.